إلى Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Daud Al-Fatani wa Imamul Ghazali sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan adapun laki-laki yang kuat yang mengetahui akan tipu daya, seteru, tidak dapat mengghalibkan dia daripada seterunya, dan bersama padanya di dalam kota dan di luar kota atau padang, maka tiada takut atasnya apabila keluar ia, melainkan bahawa adalah tetap dalam kota itu terlebih memeliharakan dia atas setiap kelakuan, kerana tiada dipercaya berpaling dan muafakat, yakni yang didapat kejahatan di padang. Maka apabila adalah pekerjaan pada jumlahnya menempati ini, maka duduk di dalam tempat yang tersebut itu serta rijalullah dan sabar atas musyaqqah bertaulan lebih utama bagi orang yang murtad dan menuntut kebajikan dengan tiap-tiap kelakuan, dan tiada menegah bagi orang yang kuat yang baligh akan tempat mubaligh istiqamah asing daripada mereka itu. Maka ketahui olehmu akan jumlah ini, dan engkau tilik akan dia menawan, dan sejahtera engkau insya-Allah taala. Ini soalan yang lepas berkaitan duduk di dalam pondok ribat, disebut lagi kota, disebut lagi madaris, perkampungan lah, perkampungan sufi, zawiyah pun disebut juga. Lebih kurang lah. Makna kita mengasingkan diri daripada masyarakat, duduk dalam kawasan tersebut. Cumanya ada masalah. Dalam pondok ada masalah, dalam ribat ada masalah, madaris pun ada masalah. Jadi masalah yang berlaku di dalam pondok tu jauh lebih kecil daripada masalah yang di luar tu. Imam Ghazali kata di luar tu macam anjing serigala yang bersedia nak memfaham pegangan agama kita. Jadi suruh bersabar duduk dalam pondok, itu lebih bagus daripada kita keluar daripada kawasan tersebut. Cumanya dia menganjurkan kepada kita ni uzlah, dalam uzlah. Kita ada uzlah daripada masyarakat duduk di pondok, tapi dalam pondok pun ada masalah juga, kita uzlah lagi. Kita asingkan diri daripada mereka benda-benda yang lara, benda yang tak ada manfaat. Ada juga pondok minta kro, min badminton apa. Bukan tak boleh, boleh.
Kita fikir ada tak benda lebih munafaat daripada tu. Munafaat daripada main badminton, munafaat daripada main takraw. Apa dia? Ambil cangkui ya, dalam sayur lagi bagus. Padan pun berpeluh, makan pun dapat. Ya. Min husnil islamil mar'i tarku ma la yu'nih. Nabi kata daripada keelokan Islam tu dia tak buat benda-benda yang tak ada faedah. Jadi ada afdal, lebih afdal, fudur, lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Kita pilih yang lebih memberi manfaat daripada kurang yang memberi manfaat. Baik, soalan hari ini, bagaimana seorang lelaki dia ni kuat, iman dia kuat. Kalau dia pergi keluar pun suasana luar tak boleh mempengaruhi dia. Macam orang ada kekuatan antibody kan. Apa dia panggil dia? Lupa lah. Dia satu istilah dia kata kalau kawan tu makan makanan yang mempunyai kekuatan daya badan. Makan sayur, dia makan buah-buah yang banyak kuat vitamin C. Coronavirus ni takluk dengan dia. Coronavirus ni bila lekat kat tubuh dia tak boleh makan dia, tak boleh kalahkan dia. Kalau kita jenis macam tu pula, mana kata keluar daripada pondok, suasana luar tak boleh ganggu kita, tak boleh menjejaskan keimanan kita. Itu yang digunakan istilah pakai oleh pokok tengah tu. Tak apa, kita iman kita kuat tak gaduh. Kita duduk tengah masyarakat pun tak apa. Yang kuat macam mana? Jadi takdirnya kita ni kuat sungguh. Pengaruh-pengaruh luar tak boleh ganggu kita. Macam mana hukum tentang uzlah ni? Kata Imam Ghazali, dan ada pun laki-laki yang kuat, yang mengetahui akan tipu daya seteru. Sama tipu daya musuh. Sama ada musuh tu syaitan ke, hawa nafsu ke, makhluk ke, orang ramai ke, kan? Nak pengaruhi dia, tapi dia kuat tu satu, mempunyai daya kekuatan, amal ibadat dia kuat. Yang kedua, ilmu dia tu, ilmu dia pun hebat, bukan setakat ilmu biasa ni, dia ada ilmu laduni, dia tahu hati orang. Kuat dia ni, dia tahu tipu daya musuh, tiada dapat mengghalibkan dia segala seterunya. Menghalibkan ni tak dapat nak mengalahkan dia. Ghalib musuh tak dapat nak kalahkan dia. Pasal apa? Kuat dia, kekuatan iman dia, ma'rifah dia kuat sungguh. Dan bersama padanya dalam kota atau luar kota atau luar padang. Dia duduk dalam pondok pun macam tu. Kalau dia duduk di luar pondok pun macam tu juga. Apa tak dikacau dia? Punya kuat dia ni, kekuatan iman dia tu kuat. Maka tiada takut atasnya apabila keluar, melainkan bahawa adalah tetap dalam kota itu terlebih memeliharakan. Kalau keluar pun dia tak takut. Dia duduk di luar pun tak biasa aja, tak ada masalah, tak boleh ganggu dia ibadat dia. Duduk di luar pun ibadat dia kuat, di dalam pun ibadat dia kuat. Tapi kata Imam Ghazali bahawa adalah tetap dalam kota itu terlebih memeliharakan dia, terlebih pelihara. Duduk dalam kota, duduk dalam pondok, duduk dalam madaris itu lebih terpelihara diri dia. Kan? Lebih pelihara diri dia daripada duduk di luar. Itu lebih jauh lebih selamat. Walaupun dia mempunyai kekuatan, tapi duduk dalam lagi baik. Mungkin diri dia, keluarga dia, anak-anak dia, isteri dia, payah juga tu bab ni, bab televisyen ni. Dulu saya tak ada televisyen, tapi duduklah masyarakat kampung. Dia pergi tengok rumah orang lain, tak nak halang je pula. Duduk kawasan rumah teres, kita tak ada TV. Di sana tu parabola ada, apa macam-macam lah, serba tu ni ada. Kita nak buat macam mana? Contoh. Jadi banyak dia punya ni, banyak sangat. Jadi Imam Ghazali nasihatkan, walaupun kita kuat, kita boleh tahankan diri kita, tapi duduk dalam pondok lebih selamat, terlebih selamat
Imam Ghazali kata. Jadi dia cadangkan jangan keluar daripada pondok. Dia macam angkatan tentera lah, tentera darat, tentera udara, tentera laut kan. Dia ada pengkalan. Mana-mana tentera semua ada pengkalan. Kan? Ada pergi buat operasi. Operasi apa-apa pun. Tentera udara, tentera darat, tentera laut, dia keluar operasi. Habis operasi dia balik tak ke pengkalan dia. Dia akan balik ke pengkalan dia. Kapal pun balik, kapal terbang pun balik, tentera darat pun dia akan balik ke pengkalan dia. Bagi orang ahli agama, pengkalan dia pondok lah. Pergi lah nak mengajar ke, nak pergi ceramah ke, nak pergi apa-apa pergi lah. Lepas tu balik ke pengkalan dia. Dia ada pengkalan. Dia panggil pengkalan dakwah. Ribat tu pengkalan lah. Dia keluar tak masalah, boleh keluar pasal dia kuat. Dia boleh keluar, dia boleh ceramah. Dia pengaruh orang, bukan orang pengaruh dia. Dia pengaruh orang. Itu tak apa, itu lebih selamat. Itu kata Imam Ghazali. Jadi duduk dalam pondok kereta lebih selamat daripada duduk di luar. Ya. Itu dia. Memeliharakan atas tiap-tiap kelakuan. Kerana tiada dipercaya terpaling dan muafakat. Jadi tak boleh dipercayai. Kita kuat macam mana pun, sekali-sekala terpengaruh juga. Sekali-sekali larut juga. Terpengaruh juga suasana luar tu. Sekali-sekala dia jadi juga. Tak usah kuat silat lah. Sekali-sekala tersilap kat langkah tu. Kawan akan serang juga. Jadi tak boleh kita nak jamin keselamatan kita kalau duduk di luar. Terlebih terpelihara duduk dalam pondok, kata Imam Ghazali. Itu tiada dipercayai. Tak boleh percaya, tak boleh meyakinkan. Di luar tu boleh memberi keselamatan kepada agama kita. Ya. Tak boleh, makna kata tiada percaya berpaling dan muafakat. Yakni didapat kejahatan di padang itu. Di padang tu banyak sangat masalah dia. Di luar ni banyak sangat ujian-ujian dia. Keadaan di luar tu macam-macam. Maka apabila adalah pekerjaan pada jumlahnya menempati ini, maka duduk di tempat yang tersebut itu serta rijalullah, berkawan dengan mereka dalam pondok tu. Tak apalah yang merapu tu kita buat tak tahu dah lah. Kawan yang baik-baik takkan tak ada kot. Takkan semua yang teruk kot. Tentu ada yang baik. Yang kuat ibadat dia. Selalu memberi tumpuan pada ilmu dia. Akhlak dia baik. Cari dalam tu lah. Tentu ada mesti. Takkan semua sekali jahat kot. Tentu ada yang elok-elok dia. Kita berkawan dengan ni. Panggil rijalullah. Rijal ni laki-laki. Laki-laki di sini ni maksud dia punya kekuatan iman tu, ibadat hebat. Itu panggil rijal. Kadang-kadang dia laki-laki tapi perangai dia macam perempuan, lemah. Dia laki-laki. Main jemaah pun kadang-kadang ada, kadang tak ada. Puasa sunat pun tak buat langsung. Bangkit malam lagi lah ni. Yang tu dipanggil laki-laki tapi perempuan. Pernah masa zaman penjajah Belanda. Kan? Belanda masuk satu kawasan kampung. Dia cari orang lelaki dia nak bunuh. Dia nak serang, ada lelaki dia akan tangkap. Kan? Dia masuk-masuk dia tanya, di sini ada lelaki ya? Dia tanya, Belanda tanya, sini ada lelaki ya? Padahal yang ada semua perempuan. Yang lelaki itu menyorok, sembunyikan diri. Maka perempuan juga kata apa? Sini mana ada perempuan? Semua jantan. Di Belanda heran. Tengok yang ada semua perempuan. Tak ada perempuan. Semua lelaki sini. Apa maksud dia? Yang ada ni walaupun perempuan, tapi jiwa dia macam lelaki. Macam Belanda serang Aceh kan. Bagaimana wanita-wanita di belakang bau mereka tu pakai kendung anak-anak mereka bersenjatakan buluh rencong.
perempuan, tapi dia punya semangat macam jantan. Tu panggil laki-laki. Yang setengah laki-laki penakut, tu perempuan. Tubuh badan laki-laki, tapi jiwa perempuan. Maksud rijalullah ni laki-laki akidah. Kan? Jadi tempat macam ni kita berserta dengan rijalullah dan sabar atas musyaqqah, bertolan. Bertolan ni bersahabat, dalam bersahabat ni banyak musyaqqah dia. Dan ada masalah macam-macam, tapi menanggung musyaqqah, bergaul dalam pondok tu, bertolan dalam pondok itu, terlebih baik orang yang murta. Ini lebih bagus daripada duduk di luar, kata Imam Ghazali. Duduk di luar tu belum tentu, dia akan larut sikit. Dan lama hilang jati diri kita. Mula-mula kita duduk dalam masyarakat ni rasa pelik, kekok, kan? Lama-lama kita pun biasa macam mereka juga. Itu yang apa nama Pesuruhjaya negeri Perak dulu, nama Wahab Noh. Dan ceramah dia kata, mereka dengan mereka, kita dengan kita. Biar mereka jadi kita, jangan kita jadi mereka. Itulah ucapan dia tu. Makna mereka dengan hai mereka, kita dengan hai kita. Mereka jadi kita tak apa, jangan kita jadi mereka. Tiba-tiba berlakulah krisis dalam parti. PAS ni bergolak, kan? Bergolak di Kelantan. Dia punca pada Kelantan lah. Bila bergolak tu, ni parti yang lawan Datuk Asri ni tubuh satu parti lain. Parti Berjasa. Nama parti tu parti Berjasa. Berjasa ni dia lebih cenderung pada barisan lah, kan? Jadi dia nama Berjasa, dia orang PAS, tapi dia cenderung kepada Barisan Nasional. Jadi bila cenderung situ jadi macam tu juga lah, macam BN juga lah. Jadi Wahab Noh ni rumah dia masjid tinggi tu, kat masjid tinggi nak pergi Pekan Serai, rumah dia itu. Malam tu PAS buat ceramah tepi rumah dia. Dia tak keluar rumah, duduk dalam rumah tak keluar. Itu kubu PAS. Yang ceramahnya Pak Jafar Ali. Jafar Ali tak lompat, dia duduk lampai tak. Dia pun ceramah lah. Bila ceramah dia kata apa? Ada orang kata, mereka dengan mereka, kita dengan kita. Biar mereka jadi kita, jangan kita jadi mereka. Tiba-tiba kita jadi mereka, dia kata. Pakai gelak habis. Tiba-tiba kawan yang cakap sebut ini cerita lama. Jadi duduk dengan orang yang murtad ni, orang yang bersungguh-sungguh nak mengabdikan diri kepada Allah ni, orang yang kuat mujahadah, melawan nafsu, melakukan ibadat ni. Ini duduk dengan mereka ni lebih bagus. Dan menuntut kebajikan. Duduk dalam tu buat kebajikan. Itu kata uzlah, dalam uzlah tu. Dalam tu kita lebih mudah uzlah dalam tu daripada uzlah di luar. Di luar tu kita uzlah daripada orang yang jahat semua. Yang ni kita uzlah daripada orang yang jahat sikit. Jahat sikit. Mana masih boleh terpelihara. Macam di zaman pemerintahan kan, khalifah-khalifah seperti Muqtasim, Al-Ma'mun, banyak lagi khalifah yang berfaham Mu'tazilah masa tu, kan? Kan? Walaupun begitu, masih ada kerajaan yang melaksanakan hukum Islam. Hukum Islam masih ada, syariat Islam masih tertegak, kemungkaran tak boleh laksana, dilakukan dengan cara terang-terangan. Seteruk-teruk kerajaan Islam tu masih terpelihara lagi Islam. Berbanding dengan sebuah kerajaan langsung tak ada Islam ni. Duduk di pondok tu ada sikit sebanyak di dalamnya itu, pecah hati orang dalam pondok tu. Lebih baik daripada kita duduk di luar yang membinasakan, yang teruk, di mana mungkar berlaku terang-terangan. Sana lagi teruk, kata Imam Ghazali. Jadi dia cadang bersabar dengan mereka ini. Kalau kita ada daya kekuatan, kita dakwah mereka, dekati elok-elok, sembang elok. Yang tak main bersurah tu ajak main pelan-pelan, kita dekati dia.
Lebih mudah daripada kita nak tarik yang di luar tu. Itu dia. Jadi kata Imam Ghazali, ini terlebih utama bagi orang yang murtad, yang menuntut kebajikan dengan tiap-tiap kelakuan. Dan tiada menegah bagi orang yang kuat, yang baligh. Yang baligh ni yang melampaui. Kekuatan itu dah sampai peringkat baligh, melebihi daripada sepatutnya. Dia kuat sungguh iman dia. Dan sejahtera engkau. Dia kata tiada menegah bagi orang yang kuat, yang baligh, akan tempat mubaligh istiqamah. Tempat mubaligh, orang yang menyampaikan dakwah. Orang mubaligh ni dia macam tabligh tu lah. Dia pergi dakwah sana, dakwah sini, dia buat kerja-kerja dakwah. Kan? Mereka pun ada tempat juga, mereka ada markah juga. Markah mereka Seri Petaling. Dia bergaul tapi ada markah dia. Tempat berkumpul dia. Tempat dia melaksanakan operasi dia. Itu pun tak apa juga. Asalkan kita bersama-sama dengan orang yang buat kerja-kerja ni. Membalik istiqamah dia panggil. Asingkan diri daripada mereka itu. Taklah menegah kita dengan orang-orang yang buat kerja-kerja dakwah ni. Janganlah kita mengasingkan diri daripada mereka itu. Kita jadikan mereka kawan rapat atas dasar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Atas dasar bertolong-tolong atas bir dan takwa. Mungkin ada benda yang kita tak setuju dengan mereka, kan? Mereka semata-mata ajak kepada semayang, tapi tak ajak kepada Islam yang komplit sampai peringkat menegakkan negara apa semua. Tak apalah. Kurang-kurangnya kita kawan dengan mereka lebih lagi bagus daripada kawan orang yang tak tentu arah ni. Paling tidak semayang dia terpelihara, semayang 5 waktu. Dia selalu mengajak kita buat kebajikan, buat amalan sunat, baca Quran, berwirid. Kurangnya ada kebaikan dia. Mungkin Allah jadikan ini untuk komplitkan Islam. Mai pilihan raya semua tabligh pun sokong. Dia kata baik dengan dia. Kumpulan-kumpulan banyak lagi kumpulan lain, Isma lah apalah. Depa ada pergerakan cara depa. Kita jangan menjadikan depa sebagai musuh. Kita buat mereka tu kawan. Dalam perjuangan Islam ni banyakkan kawan, sikitkan musuh. Jangan dengan banyakkan musuh, kita kurangkan musuh. Kalau sebelum boleh, kita kurangkan musuh. Paling tidak orang bila ada jiwa, ada cita-cita dia, cinta dia pada Islam tu ada, kita dekati dia. Kita buat baik dengan dia. Tak apalah, takat yang dia boleh buat. Dia tak boleh buat tapi dia golongan sufi, golongan tarikat apa semua ni, kita dekati lah. Dia ada kelebihan dia macam tu. Jadi kita ambil manfaat daripada kebaikan mereka itu. Itu dia suruh jangan tiada menegah bagi orang yang kuat, yang baligh akan tempat mubaligh istiqamah. Orang yang menyampaikan dakwah. Mubaligh semua ada. Mubaligh Kristian pun ada. Kristian ada mubaligh dia. Ada tempat operasi dia. Ada. Depa berkeliaran ni. Apa ni Kristian. Antara sasaran utama dia di hospital. Dia masuk hospital, dia bagi itu, bagi ini. Bila ada orang nak mati, dia main duduk dekat. Dia suruh mati cara Kristian. Benar berlaku kat kawan kita. Tiba-tiba dia ambil pelai ayat panas tu. Dia palino dekat kawan tu. Terkejut satu hospital. Dia tu masa tu dia ada nak nazak kan. Dia ada nak hilang fikiran dia dengar. Tiba-tiba depa ni mai kat dia. Mau balik Kristian ni mai. Bisik dengar dia supaya mati Kristian tu. Pegang pelai hangat tu, paling dia bercabuk. Dengan kuatan yang dia ada tu, paling kuat. Sekejut habis semua. Yang dia ni lari Hampa tak tahu dia kata ada mai kat aku dah suruh masuk Kristian. Mana aku tak paling dia lah. Tu Kristian. Dia pada dia punya markah dia. Bilik operasi dia ada semua ada.
Dia keliaran ni, dia cari sasaran, dia pandai cakap. Dia duit banyak, kan? Dibekal oleh Yahudi, Kristian antara bangsa. Dia cari masa-masa anak-anak muda ni kan. Dia banyak dia tarik beli ke dia. Ini didedahkan oleh mana kawan-kawan kita yang dulunya padri Kristian, kemudian bertukar masuk Islam. Dia buat cerita. Jadi tempat-tempat mubalik Islam yang disebut mubalik istiqamah ni, maka tiada menegah kita asing daripada mereka itu. Maka ketahui olehmu akan jumlah ini dan engkau tilik, mak kata akan dia menawan. Jadi faham elok, terutama persoalan yang dibincang ni, iaitu duduk di pondok lebih selamat daripada duduk di luar. Boleh tanyalah kawan-kawan kita, bolehlah. Kita tanyalah mereka yang dulu duduk pondok, lepas dia keluar duduk di luar, dia tengok tanya dah balik. Kalau dia hati dengan hati yang jujur, dia akan cerita. Payah duduk luar, sibuk dengan dunia tak habis. Bergelut. Banyak sewa rumah satu hal, ayak api satu hal. Itu masalah keluarga anak-anak ni lagi. Duduk sini, anak-anak kita takkan duit minta duit sangat. Isteri kita pun nak minta pelik-pelik, dia pun tak tergamak. Dan semua orang pakai duit ala kadar ya. Nak hidup mewah sikit pun, tak tergamak aku tengok kawan naik motor ya, aku nak beli kereta mahal, tak tergamak. Jadi hidup tu, suasana tu menguntungkan kita. Sebab kita duduk di luar tu berlumba-lumba ke arah keduniaan. Jadi dalam ni lebih banyak membantu dalam kerja-kerja agama kita. Tu Imam Ghazali ulas tu, kupas tu. Dia. Maka ketahui olehmu akan jumlah ini, kesimpulan berkaitan duduk di pondok ni. Dan engkau tilik akan dia menawan. Menawan ni menguntungkan. Kalau kita tilik elok-elok, insya-Allah dapat kebaikan bagi diri kita. Dia kita duduk walaupun keadaan kita, fizikal kita, rumah yang sempit dan kehidupan yang sederhana, tapi kita dapat yang lain. Kita dapat kehidupan agama yang lebih selesa untuk kita. Jadi mana terpaksa macam tu. Kerana Imam Ghazali kata dua dunia dengan akhirat, nak cari mana? Kalau kita cari dunia, terpaksalah kita korbankan akhirat. Tapi kalau cari akhirat, kita terpaksalah berpada-pada dengan dunia yang ada ni. Imam Ghazali ibaratkan dunia akhirat ibarat masyriq, maghrib. Masyriq ni matahari naik, maghrib ni matahari jatuh. Kita menghadap matahari naik, kita terpaksa membelakangkan matahari jatuh. Matahari naik depan tu, masyriq. Kita menghadap muka kita matahari naik, kita terpaksa membelakangkan matahari jatuh. Kita menghadap ke maghrib, matahari jatuh, kita terpaksa membelakangkan matahari naik. Bila kita menghadap hati kita ke dunia, akhirat kita terpaksa buh belakang, terpaksa letak belakang. Jangan cerita banyak nak pertahankan semayang jemaah 5 kali sehari semalam. Agak-agak senang lah duduk di luar. Itu satu ya. Pertahankan semayang berjamaah sehari semalam 5 waktu. Bukan kerja mudah. Yang tu satu pun sakit, yang lain lagi yang cerita. Itu juga kita menghadap ke akhirat, terpaksalah berpada-pada dengan dunia. Terpaksalah pilih hidup yang qanaah, hidup zuhud, hidup yang ala qadar. Itu dia. Jadi Imam Ghazali suruh kita faham elok-elok, faham cantik-cantik, tahu olehmu akan jumlah ini dan engkau tilik akan dia menawan, nescaya menawan, menguntungkan bila kita faham bab ni. Dan sejahtera engkau, insya-Allah kita jadi orang yang sejahtera, orang yang berbahagia, orang yang selamat daripada ancaman-ancaman fitnah akhir zaman. Insya-Allah taala, mudah-mudahan dengan izin Allah
kita dapat istiqamah dalam bab uzlah ni insya-Allah. Wallahu alam. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya ziarah ikhwan. Lepas ni cerita bab ziarah pula. Ziarah menziarahi. Jangan kita nak ziarah kawan-kawan kita. Boleh tak boleh? Adakah akan mencacatkan pada makan uzlah ini insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Kau lembu langgak ni? Tak ada ya. Saya order lah tu apa pagang elektrik. Order lah. Mungkin dia dah hantar lah, mungkin esok lusa sampai lah, Isnin kot sampai. Ada pagang tu mudah sikit, kita boleh pagang dah. Tapi pagang ni saya pilih yang paling murah lah. Dia tak pakai bateri, dia tak pakai solar. Kalau pakai bateri solar dekat 3,000 lah. Tak pakai bateri, tak pakai solar ni, dia direct pakai elektrik. Jadi saya tengok kita dekat kandang lembu tu ada elektrik kan. Ada dia punya tu kan, dia punya apa? Pelak dia ada kan. Aziz ada ni tak? Ada wayar gulung yang panjang. Kalau kita nak tarik pergi tempat duk buat makan lembu tu ada wayar gulung panjang. Boleh kita buh pelak tu. Lepas tu kita buat rumah sikit. Rumah untuk dipanggil apa nak sebut minta kerti. Dia tu bila macam handphone kita kan. Bila kita charge dekat elektrik ni kan. Dia ambil karen sikit je lah. Dia ni walaupun karen elektrik, tapi bila masuk tu dia supply dekat pagang tu sikit je. Kalau supply kuat, kena lembu mati ya. Ni tak kena lembu, dia akan tendang lembu tu. Lembu tu takut terkejut. Gitu je lah. Dia kita nak kena buat rumah dia lah. Rumah tempat letak ibu tu binatang tu. Dia akan supply, dia tarik tu sampai nak. Kalau kita besok ni, kalau pokok napia tu agak tinggi yang depan tahfiz tu, bila kita nak lepas lembu di situ, kita akan pasang pagang tu. Lembu tak boleh kacau lah napia pokok durian Belanda yang besar tu. Itu kita boleh tarik elektrik daripada tahfiz kan. Kita buat itu. Dia tak sampai 1,000. Tak pakai bateri, tak pakai solar. Harga dia tak sampai 1,000. Dekat 900 ya. Kita ambil yang paling murah lah. Dia bagi semua siap dengan tiang dia, kita main pasang ya. Dia masuk wayar-wayar semua siap dah. Kita cuma nak rentang ya. Nak rentang, nak buat korek lubang sikit kan boleh. Ya. Jadi yang keduanya, jadi bila kita pagang dia, lembu tak boleh masuk. Rumput tu dah besar. Bila rumput tu dah besar, tinggi, kita pergi pindah tang lain pula pagang tu. Dia makan yang ni, kita kacau yang lain pula. Kita pindah-pindahkan. Pagang tu boleh angkat, boleh pindah-pindah. Itu kemudahan dia. Ya? Jadi Aziz tengoklah wayar tu, kalau ada wayar tu. Lamai-mai tu kita pasang terus. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barik. Allah makshif annal bala wal waba wal ghala ma la yakshifu ghair. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi'in syai'un fil ardi wala fis sama' wa was sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah